Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sahabat semua, diharapkan sihat hendaknya. Selamat berhujung minggu. Rusuhan kaum yang berlaku di Amerika lah. Okey, jadi kalau kita tengok dekat Amerika ni, dia selalu menjadi satu isu yang besar lah di antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Di mana biasanya orang kulit hitam ni adalah bangsa minoriti dan selalu ditindas lah. Dan kalau kita tengok daripada segi sejarahnya, macam tahun ni saya belajar sejarah Amerika Syarikat. Kedatangan orang Amerika ni disebabkan oleh isu perhambaan lah. Jadi mereka ni banyak datang daripada Kenya, Afrika Selatan dan sebagainya lah. Bila tahun ni belajar, so barulah saya faham bahawa dekat Amerika ni, kalau kita faham pasal perang saudara di Amerika antara Konfederasi dengan Yankee tu, ataupun orang kata white supremacy tu kan. Jadi di Amerika ni, yang sebelah atas tu, mereka ni bahagi dua tau, utara dengan selatan. Jadi yang belah utara ni biasanya mereka ni orang-orang Amerika yang merdeka lagi awal lah. Maknanya mereka ni dapat hak sama rata, boleh jadi kaya dan sebagainya. Tapi malang sikit belah selatan, bila mana perhambaan tu walaupun Confederate tu kalah, tapi sentimen perkauman tu masih lagi wujud lah di kawasan macam Philadelphia. Isu yang berlaku di Amerika ni bukan isu yang baru, tapi lama, yang telah wujud hampir dekat 200 tahun lah. Masa kita duk perang Kedah 1830 ni, di Amerika mereka mengalami isu-isu perhambaan lah. Dan kemasukan orang negro ni adalah untuk cotton industry ataupun industri kapas. Tapi yang saya nak fokus, yang saya nak bagi tumpuan ialah kepada kenapa isu ni boleh berlaku dan apa kaitan dia dengan keadaan yang kita boleh samakan dengan Malaysia lah. Okey, jadi keadaan yang berlaku di Amerika hari ni, dia lebih kurang dengan cerita yang berlaku pada 13 Mei 1969, bila mana parti-parti politik mempermainkan isu-isu berkenaan dengan hak-hak rakyat, hak-hak kebangsaan dan sebagainya lah. Kalau di Amerika, kalau kita tengok penindasan yang dilakukan oleh orang putih ni biasanya terhadap golongan minoriti, iaitu golongan kulit hitam lah. Dan masa saya bentang di Myanmar tahun lepas, saya pergi tahun lepas, pendidikan di Myanmar ini tidak memberi peluang kepada etnik lain. Sebab di Myanmar dia ada lebih kurang 120 ke 130 macam tu lah etnik di Myanmar. Jadi orang putih ni dia buat satu kajian. Dia kata kaum Bamar ni kaum yang terbesar sekali di Myanmar. Mereka cuba membamarkan orang lain. Membamarkan macam kita lah. Kita cuba dulu tahun 48, kita cuba memelayukan kaum-kaum lain di tanah Melayu pada ketika itu. Dan yang paling berjaya adalah isu asimilasi ni adalah Indonesia. Bila mana mereka berjaya mengasimilasi semua kaum yang ada, tak kira lah hang Jawa ke apakah, dengan satu nama, iaitu nama Indonesia lah. Dan benda ni berlaku di Myanmar lah. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam isu Rohingya, mereka cuba juga untuk membamarkan Rohingya tu sendiri. Sebab dia kata bila ada perbezaan etnik, iaitu Karen ke apa yang tengah bergaduh sekarang ni, jadi masalah kaum tu akan terus berlaku. Sebab setiap kaum ni dia rasa dia ada hak yang lebih kat atas kawasan mereka, tanah dan sebagainya lah. Dan paling utama ialah isu-isu berkenaan dengan ekonomi. Mana-mana pun di dunia ni, masalah paling utama bukanlah masalah hasil bumi dan tanah dan sebagainya, tetapi masalah yang selalu ditekankan oleh pemain-pemain kad perkauman ni ialah isu ekonomi. Ni kita tengok semua sama rata. Kalau kita tengok bukan dekat Malaysia, tapi semua negara. Kalau kita tengok dekat China, bila mana orang Islam Xinjiang kena tindas, isu utama ialah selain pada agama, ialah isu berkenaan dengan ekonomi lah. Di mana contoh macam di Xinjiang dan di kawasan Rohingya tu sendiri, mereka ada petroleum yang baru ditemui, yang menyebabkan kerajaan yang memerintah cuba cari jalan untuk mendapatkan hak-hak hasil bumi itulah, dan ialah untuk menjana ekonomi lah kan. Jadi di Amerika pun benda yang sama berlaku. Bila mana kalau kita baca, selalu kalau saya duk tengok jugalah live video, mereka selalu cakap berkenaan dengan hak ekonomi mereka yang tak cukup. Maknanya mereka ni rasa tertindas dari diskriminasi kerja, diskriminasi gaji. Macam kita juga kat Malaysia, bila kita tengok kaum kita ni terbalik, kita kaum minoriti yang menguasai ekonomi. Tapi di US
minoriti tu yang selalu duk bunyi lah. Jadi secara keseluruhannya, isu yang dimainkan bukan setakat matinya George Floyd tu tapi disebabkan oleh hak-hak ekonomi yang menyebabkan mereka marah. Macam tu juga yang berlaku pada 13 Mei 1969, bila mana ada dua isu utama yang dimainkan pada masa itu tahun 1998, iaitu seorang ahli UMNO mati, dibunuh. Ada buku dia, catatan dia ada dalam buku Tunku Abdul Rahman, Tragedi 13 Mei. Dan dalam buku Tunku Abdul Rahman juga ada sebut tentang satu Cina yang disyaki sebagai ahli komunis yang diusung di seluruh kawasan Kuala Lumpur, yang menyebabkan keadaan mula tegang. Dalam masa riot ni memang akan terbunuh. Itu benda yang kita tak boleh elak. Sebenarnya benda ni dia berkait rapat dengan politik lah. Bukanlah orang kata nak memperjuangkan hak-hak rakyat dan sebagainya, tetapi lebih fokus kepada penguasaan parti politik terhadap isu-isu semasa yang dimainkan. Sebab kalau kita tengok dekat US sekarang ni, mereka duduk tengah anti-Trump Jadi kalau kat Malaysia ni kita ada Inti Mahathir lah. Pattern politik yang dimainkan tahun 69 dengan isu adib ni lebih kurang sama tapi benda ni hampa kena banyak kaji lah. Kalau hampa tengok orang kata daripada satu sebelah sudut, hampa takkan nampak. Tapi kalau hampa tengok benda ni betul-betul, hampa akan nampak bahawa isu yang dimainkan adalah isu berkenaan dengan perkauman ni sangat berkait rapat dengan ekonomi, di mana isu ekonomi ni akan melibatkan satu kaum ataupun satu kumpulan yang merasa tak cukup, merasa tertindas dan sebagainya lah. Jadi benda yang sama berlaku di Amerika, bila mana kumpulan negro ni memang dia tunggu masa dah, mereka dah sabar lama, mereka dah selalu ditindas, ditekan dan sebagainya. Dan kalau hampa tengok, kalau kawasan-kawasan yang dipanggil ghetto dan sebagainya tu, semua ni kawasan-kawasan orang miskin lah. Kalau kita ikut pada 13 Mei 1969 tu, benda yang sama saja berlaku. Apabila provokasi-provokasi tu menyebabkan orang-orang Melayu bertindak lah dengan lebih drastik dan menyebabkan rusuhan selama satu hari, di mana ribuan jugalah yang cedera dan ada juga yang mati lah. Tapi kalau orang tanya saya ada rekod rasmi tak berkenaan dengan 13 Mei, tak ada. Kecuali laporan-laporan daripada polis lah tentang berapa jumlah kematian dan sebagainya lah. Jadi kalau kita nak tengok, kita kena tengok belakang balik, apakah yang menyebabkan rusuhan tu berlaku lah. Itu saja saya mengulas sedikit lah pandangan saya berkenaan dengan kematian George Floyd dan rusuhan yang berlaku di Amerika. Dan saya merasakan bahawa rusuhan yang berlaku di Amerika tu sangat berkaitan dengan politik, dan isu yang dimainkan adalah isu ekonomi, dan di samping tu isu perkauman lah. Dia politik ni dia macam tu lah. Macam tu juga dekat negara kita lah. Ni memang standard, orang kata SOP politik. Kalau hang tak boleh menang, kita buat riot. So jadi pilihlah kita pilihlah yang terbaik. Kita memilih, saya pilih polisi lah. Saya pilih polisi, saya pilih dasar dan apa yang ditawarkan oleh kerajaan ataupun mana-mana parti yang bakal nak memerintah. Saya bukanlah memilih parti lah. Saya lebih kepada polisi-polisi dan dasar-dasar yang ditawarkan kepada rakyat. So kalau mereka buat, mereka cakap tak kena, kita makilah lebih kurang. Cakap elok kan reti bahasa kan. Okey, sekadar itu saja pandangan dan pendapat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada sebarang komentar, sila komen lah. Dan kalau ada apa-apa isu yang nak dikongsikan, nanti komen kat bawah. InsyaAllah kita bincang sama nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.